Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Padu Kesri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Padu Kesri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam akan berangkat menghadiri majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Ireland Utara pada 28 Disember 2023 di London. Majlis ini akan memberikan peluang keemasan kepada rakyat dan penduduk khasnya yang berada di United Kingdom dan Ireland Utara, terdiri daripada penuntut-penuntut, pegawai-pegawai kerajaan dan mereka yang sedang dalam percutian untuk berjunjung ziarah dan beramah mesra ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Padu Kesri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Padu Kesri Baginda Raja Isteri. Orang ramai disarankan agar meningkatkan kewaspadaan dan sentiasa berhati-hati, berhemah dan bertimbang rasa ketika memandu di jalan raya dengan mementingkan keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Saranan tersebut dikeluarkan oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR ketika hampir 25,000 kemalangan jalan raya direkodkan dalam tempoh 2012 hingga 2022. Berdasarkan statistik Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, lebih 4,000 kecederaan dicatat dan lebih 200 kes kemalangan yang melibatkan kematian direkodkan dalam tempoh tersebut. Bersama Mazia Jini untuk laporannya. Sebanyak 24,989 kes kemalangan jalan raya dicatat sejak tahun 2012 hingga 2022. Dari tahun 2012 hingga tahun 2016, jumlah kemalangan jalan raya adalah di atas paras 3,000 kes setiap tahun. Manakala jumlah kes kemalangan kenderaan sejak tahun 2019 di bawah paras 300 kes. Jumlah tertinggi kes kemalangan jalan raya direkodkan pada tahun 2016 sebanyak 3,375. Jumlah kemalangan yang terendah pula ialah pada tahun 2021 sebanyak 1,043 kes. Jumlah perangkaan bagi kadar kecederaan akibat kemalangan jalan raya pula adalah 4,734 kes. Tahun 2017 mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 529 kecederaan. Tahun 2020 mencatatkan kes kemalangan dengan kecederaan yang terendah sebanyak 341. Kes kemalangan jalan raya yang melibatkan kematian bagi tempoh 11 tahun kebelakangan adalah sebanyak 243. Tahun 2015 merekodkan jumlah kematian yang tertinggi sebanyak 36 orang, manakala jumlah terendah direkodkan pada tahun 2020 sebanyak 11 orang. Dalam usaha meningkatkan kesedaran orang ramai tentang keselamatan jalan raya dan mengurangkan kadar kemalangan yang melibatkan kecederaan dan juga kematian, Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya terus mengungkayahkan pelbagai inisiatif termasuk program-program kesedaran jalan raya dan jerawara keselamatan jalan raya. Mazia Jini melaporkan untuk Berita RTB. Musim cuti persekolahan akhir tahun adalah masa yang dinanti-nantikan oleh setiap keluarga untuk meluangkan masa bersama dengan merancang pelbagai aktiviti. Ada yang merancang hanya bercuti di dalam negara sahaja dan ada juga segelintirnya yang bercuti ke luar negara. Kemarin kru RTB Cawangan Daerah Temburong membuat tinjauan ke pos kawalan Labu. Terdapat rombongan keluarga menempah pakej bas untuk bercuti ke Kota Kinabalu, Sabah dengan melintasi daerah Temburong. Selain itu, terdapat juga kenderaan-kenderaan berat yang membawa pelbagai barang muatan berbentuk makanan dan ikan, barangan elektrik serta juga perabot.
Sementara di daerah Blight, kru RTB membuat tinjauan ke pos kawalan Sungai Tujuh. Kesibukan dapat dirasakan oleh semua pegawai dan kaki tangan Jabatan Imigresen daerah Blight dari seawal pagi lagi. Segala kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan di pos-pos kawalan imigresen dapat membantu melancarkan tugas pemeriksaan dan kawalan yang dijalankan oleh pihak imigresen. Orang ramai dalam pada itu dinasihatkan untuk memastikan keadaan kenderaan mereka berada pada tahap yang baik sebelum memulakan perjalanan. Produk daging diproses, produk makanan sejuk beku dan produk makanan berproses keluar negara kini sudah mampu menembusi pasaran Singapura dan Malaysia. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Darussalam Enterprise Day pada bulan September lalu berhasil mengeksport produk daging diproses dan makanan sejuk beku ke Malaysia serta pengeksportan pertama pelbagai jenis makanan berproses ke Singapura. Laporannya bersama Rosimah Sulaiman. BMC Food Industry Sdn Bhd, salah sebuah syarikat yang berjaya mengekspor produk corn beef ke Sabah dan Sarawak. Menurut timbalan pengarah syarikat tersebut, dua jenis produk corn beef itu mendapat sambutan yang sangat menggalakkan di negeri berkenaan. We export two tins, BMC Food corn beef and TGT corn beef. The quantity is 2 container worth, roughly 300,000 Brunei dollars. We would like to thank especially the government from MPRT and DARE because they brought us to overseas and they also help us with exporting our products. Sementara itu, Syahamada Corporation Sdn Bhd merupakan salah sebuah syarikat yang berhasil menembusi pasaran di Singapura. Sebelumnya, beberapa produk keluaran syarikat ini juga mengikuti beberapa ekspor besar di luar negara. Masa MSME ekspor tu dan kami sudah berjumpa dengan pihak Singapura ni dan alhamdulillah this year dari sana we keep in touch, dari sana we approach them dan alhamdulillah after our discussion itu masa bulan 8 bulan 9 itu sudah diorang ada membagi order tulang lah, alhamdulillah. So masa bulan 9 itu kami first shipment ke Singapura lah, ke Mustafa Center tu. Sokongan dan dokongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan DARE memainkan peranan penting dalam membantu syarikat-syarikat dalam mengembangkan lagi produk masing-masing ke luar negara. Melalui usaha tersebut, ia juga sekaligus mampu menyumbang dalam mencapai wawasan negara 2035. Rosimah Sulaiman melaporkan untuk Berita RTB. Pengalaman dan kemahiran rekaan fashion yang diperoleh semasa mengikuti kursus di Pusat Pembangunan Belia PPB terbukti membantu meningkatkan keyakinan diri pelatih untuk menjadi generasi siaga masa depan dan keboleh pasaran. Bahkan sebahagian besar pelatih telah berjaya membuka perniagaan mereka sendiri. Ikuti laporannya bersama Aimaduddin Mawang. Siti Nazirah binti Haji Mahali dan Dayang Nur Hazikah Nabilah binti Haji Nur Hadi antara lepasan PBB yang memanfaatkan sepenuhnya kemahiran yang diperolehi untuk membuka perusahaan mereka sendiri. Walaupun masih baru dalam dunia perniagaan, namun kedua-dua anak budak ini berjaya mengusahakan Zoha.bn iaitu produk pakaian Brunei. Kami mahu tenunan Brunei itu menjadi satu pakaian yang boleh dipakai setiap hari untuk orang ramai. Produk seperti tudung kami jual dalam RM23. Kalau untuk sinjang dalam RM53. Bagi para pelatih, kursus-kursus yang ditawarkan berupaya membentuk mereka menjadi belia siaga masa depan. Kursus jahit ini menjadi pilihan saya kerana minat saya yang mendalam untuk bidang ini. Harapan saya lepas tamat kursus ini untuk membuat bisnes kedai jahit. Sebagai pusat latihan kemahiran inklusif, PBB terus menyediakan kursus yang relevan bagi melahirkan pelatih yang marketable. Mula-mula akan belajar keselamatan kerja, lepas itu cara pengendalian mesin, peralatan mesin,
dan baru tak belajar cara mengukur, cara membuat desain, lepas itu cara membuat pola lah dan sebagainya sampai habis. Selaras dengan visinya, PBB menawarkan kursus-kursus kemahiran ke arah membantu mencapai salah satu matlamat wawasan Brunei 2035 untuk melahirkan rakyat berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Laporan Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Berbekalkan inspirasi dan pengalaman yang diperoleh semasa berkunjung ke luar negara, salah seorang pengusaha tempatan Awang Muhammad Khairul Yadi bin Haji Awang Damit mula berjinak-jinak dengan perniagaan menjual aiskrim pada tahun 2017. Dengan sokongan isteri, syarikat pengeluar aiskrim jenama Kina.bn kini sudah mempunyai pelanggan mereka tersendiri. Aiskrim Kina.bn kini boleh dinikmati dengan lebih 70 periksa. Laporannya bersama Hazimah Jalil. Kina ni tertubuhnya pada tahun 2017, dimulakan oleh me and my wife apa. The idea for Kina Popsicle ni datangnya bila we were on our honeymoon 2015 dulu, di mana kami ke Australia, dan masa di sana tu kami tu terlintas satu kafe ni yang menjual aiskrim popsicle lah, aiskrim batang sahaja. Bila kami masuk dan melihat dia punya flavor tu bukannya macam typical like vanilla, coklat apa segala tu. So macam kami macam bisa je lah. Dan macam halal apa kan, macam like. And we kept that idea tu lah. So kami macam like okay, we decided why not we buat Kina ni and create the ice cream, the idea of ice cream yang 2015 tadi dijadikan kenyataan lah. Menurut Awang Muhammad Khairul Yadi, 5,000 batang aiskrim pada kebiasaannya akan ditempah dalam masa 2 bulan dan jumlah tersebut akan meningkat 2 kali ganda ketika musim perayaan seperti Hari Raya atau cuti ujung tahun tertakluk kepada permintaan pelanggan. Selain mempunyai keunikan perisa aiskrim yang tersendiri dan bentuk yang berpatutan dengan harga, bungkusan yang menarik dan idealistik juga dapat memuaskan hati pelanggan, terutama sekali kanak-kanak. Aiskrim ni dia diletakkan dalam kotak. Packagingnya itu memang custom made ikut sizing yang kami mahukan apa. Sebabkan bagi kami, the idea kalau bagi orang makan aiskrim ni, kami nak mahu orang takut kamah baju apa segala. So bila kami come up with the idea of kotak ni, kami buatkan kotak ni, bila dibuka ianya akan menjadi macam pinggan lah. Tempat menaruh aiskrim dan sebagai kira pinggan tempat orang meletakkan aiskrim. Bagi mengekalkan kualiti dan rasa, pembuatan aiskrim dijalankan setiap hari. Aiskrim tersebut juga akan terus dibekalkan ke kedai yang menjual dan menempahnya. Mempunyai pelbagai nama jenis aiskrim yang unik seperti Hokkaido Sea Salt, Cotton Candy dan Peach Perfect adalah salah satu strategi perniagaan bagi menarik minat penggemar aiskrim. Awang Muhammad Khairul Yadi berharap di masa akan datang akan dapat membekalkan produk aiskrim beliau ini ke luar negara. Laporan Hazimah Jalil untuk Berita RTB. Cuti bersekolahan yang bertembung dengan cuti awam memberi peluang kepada orang ramai untuk berehat dan berkumpul bersama keluarga. Bagi mereka yang tidak melancong ke luar negara, masa terluang mereka diisikan dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah termasuk bersukan, riadah dan berkelah di pantai-pantai yang menarik di negara ini. Pantai Muara antara lokasi menjadi tumpuan orang ramai mengadakan aktiviti riadah. Semasa kru RTB meninjau pantai tersebut, seawal pagi lagi beberapa buah perkumpulan, persatuan dan keluarga memilih kawasan yang sesuai dan menyediakan kelengkapan barang-barang untuk berkelah seperti menyiapkan bekalan makanan, minuman dan perkakas permainan untuk aktiviti yang dijalankan. Sebenarnya ini adalah merupakan aktiviti tahunan setiap ujung tahun. Kami untuk tujuannya untuk mengeratkanlah antara kami anak beranak dan menantu-menantulah. Jadi tujuannya bukan apa pulang untuk supaya kami bergembira,
dengan sendirinya dengan itu mengiratkan silaturahim lah antara sama kami. Untuk silaturahmi kan adik-beradik kami ramai kan. Kami adik-beradik ramai 13 orang. Aktivitinya banyak pula memasukkan guli, batu ke cawan, memperkenalkan penada masing-masing. Keseronokan melakukan aktiviti berkelas sambil beriadah bersama keluarga dapat menghilangkan tekanan setelah anak-anak menjalani peperiksaan akhir tahun dengan mengadakan pelbagai aktiviti sihat sambil menikmati suasana keindahan pantai. Sesi persekolahan yang bakal bermula minggu depan menyaksikan ramai ibu bapa menggunakan kesempatan yang ada untuk membeli peralatan pembelajaran anak-anak mereka. Bukan hanya para ibu bapa, bahkan para guru juga semakin sibuk membuat persiapan bagi sesi persekolahan akan datang ini. Kelengkapan persekolahan anak menjadi tumpuan ibu bapa sejak beberapa bulan lalu, namun ada yang masih juga membeli pada saat akhir. Sementara itu, kedai-kedai kelengkapan sekolah dan buku-buku di negara ini yang sering menjadi tumpuan setiap kali menjelang sesi persekolahan sudah bersedia lebih awal dengan menyediakan keperluan persekolahan, buku-buku teks dan latihan yang diperlukan. Dan 11 sudah banyak orang yang deposit untuk menempah diorang punya buku kan anak-anak. Buku diorang banyaknya yang komplit, semua ada. Tidak semua kelengkapan sekolah dibeli baharu, terdapat juga para ibu bapa dan para pelajar yang hanya menambah kelengkapan persekolahan yang sedia ada. Namun beberapa peralatan baharu termasuk buku-buku dan pakaian seragam tentunya perlu diganti. Apa yang pasti, kelengkapan sekolah yang baharu kadang-kala boleh menaikkan semangat para murid yang baru memasuki alam persekolahan. Tidak kurang juga para pelajar yang sudah tidak sabar untuk kembali ke sekolah dan belajar bersama kawan-kawan. Segala buku-bukuan apa memang sudah ada kena bagi list buku awal lah. So apa yang perlu dibalik ikut list buku itu dulu. Orang ramai juga dinasihatkan agar membuat persiapan awal agar ada ruang untuk membuat perbandingan harga sebelum pembelian. Dengan adanya jualan murah Kebangsaan Brunei Celebration 2023 selama 74 hari sejak 4 Disember lalu, orang ramai dapat mengunjungi kedai-kedai berkenaan yang membuat promosi. Binatang peliharaan kucing sentiasa mendapat tempat di hati manusia, terutamanya pencinta haiwan. Ini kerana binatang itu mempunyai sifat semula jadi yang jinak dan manja serta menjadi teman setia bagi penghilang penat dan lelah setelah seharian bekerja. Bagi para pencinta dan penggemarnya, bersahabat dengan kucing mengajarkan pemilik untuk menjadi lebih simpati dan peka terhadap makhluk lain serta mampu memberikan ketenangan diri dan membantu mengembalikan kesegaran fikiran. Maka tidak heranlah para pencinta kucing mengeluarkan belanja yang banyak bagi mendapatkan jenis kucing idaman dan juga pembiayaan bagi penjagaannya. Cara penjagaannya susah juga. Ini orang dia pagi-pagi mau dibersihkan tempatnya, tempat tidurnya apa, tempat makan minumnya diubah, airnya, makannya. Kalau bersamut ditukar lagi apa. Kandangnya itulah paling penting. Mau dibersihkan benar-benar. Pasal apa kalau ini dibersihkan durang ini macam boleh sakit. Overall bagi cat lover memang ada specific reason lah kenapa minat kucing. Tapi salah satu reason minat kucing ini pasal ia comel sama manja. Dalam penjagaan ia mesti memberikan makanan yang sesuai, berkualiti, sentiasa menyisir bulu kucing terutama yang bulu panjang lah. Sediakan tempat tidur yang selesa and paling penting penjagaan litter box lah untuk kucing di rumah. Macam kucing macam biasa hari-hari bagi makan. Dia punya vaksin juga lah. Bercacing mesti. Faedahnya macam kalau stres bolehlah sama kucing. Jaga benar-benar. Jaga dengan penuh kasih sayang lah macam anak. Penutupan sementara separuh daripada jalan di Jalan Masjid Omar Ali Saifuddin akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2023. Penutupan sementara adalah disebabkan kerja-kerja penurapan aspal di jalan berkenaan. Kerja-kerja tersebut masih giat dijalankan dan penutupan bermula dari pukul 7 malam hingga 6 pagi. Sementara itu, sebahagian jalan raya di simpang 691 Jalan Tutong akan ditutup sementara bermula esok 27 hingga 29 Disember
bermula pukul 7 pagi hingga kerja-kerja selesai. Penutupan adalah disebabkan pelaksanaan kerja-kerja meroboh struktur legasi UNN. Kerja-kerja menukar injap di Jalan 64 Simpang 57 di Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan dan kawasan sekitarnya akan dilaksanakan hari ini bermula pukul 9 malam hingga kerja-kerja selesai. Sehubungan itu, kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Sebarang aduan mengenai bekalan air atau permohonan bagi pembekalan air tanker, hubungi talian Darussalam 123.